warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat semua pada hari ini? Alhamdulillah, kita perlu memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan keizinan kepada kita untuk hidup pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, eloklah kita sama-sama untuk memulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum kita mulakan topik kita pada hari ini, jadi Ustazah nak pelajar-pelajar Ustazah tengok di hadapan yang mana Ustazah ada sediakan sebuah video. Dan kamu semua kena tengok dengan teliti, faham, dan Ustazah akan tanya apa yang kamu dapat berdasarkan video di hadapan. Okey, jom kita tengok dulu video depan. Lepas pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie, Hakim Akhtar memerintahkan Padmanaban, Tayalagan, Katayavarayan dan Matan membela diri atas pertuduhan membunuh Datuk Susilawati, Nur Hisham, Ahmad Kamil dan Kamarudin. Pada 23 Mei 2013, Hakim Akhtar menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas keempat-empat tertuduh selepas mendapati mereka bersalah membunuh kesemua mangsa. Walau bagaimanapun, pada 16 Mac 2017, panel Hakim Mahkamah Persekutuan telah membebaskan Matan selepas mendapati kekurangan bukti untuk mengaitkan lelaki itu dengan pembunuhan tersebut. Sabitan dan hukuman mati terhadap bekas peguam dan dua pekerja ladangnya dikekalkan. Ucapan takziah buat seluruh keluarga Datuk Susilawati Lawia, Kamarudin Syamsuddin, Ahmad Kamil Abdul Karim dan Nur Hisham Muhammad. Semoga orang-orang baik ini ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Al-Fatihah. Okey, apa yang kamu dapat berdasarkan video di hadapan? Okey, sekarang ni tujuan Ustazah tunjukkan kamu video di hadapan ni kepada kamu semua adalah kerana Ustazah nak kamu semua tahu apa hukuman yang perlu dikenakan kepada pembunuh-pembunuh arwah tersebut. Okey, jadi berdasarkan video di hadapan tadi, hari ini kita akan mempelajari tajuk jenayah dalam Islam. Okey, tajuk ni amat menarik yang mana kita boleh tahu apa yang perlu hukuman yang sesuai yang perlu diberikan kepada seorang pembunuh. Jadi, apa itu jenayah? Kalau kita sebut perkataan jenayah ni, mesti semua tahu kan apa itu jenayah. Jenayah ni dia ada dua maksud, yang mana jenayah dari segi bahasa dan juga jenayah daripada segi istilah. Jenayah dari segi bahasa adalah dosa atau maksiat, dan dari segi istilah pula dia ada dua maksud, yang mana ada maksud khas dan juga maksud maksud khas. Jenayah ni merupakan larangan syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembalasan had atau takzir, sama ada melakukan perkara-perkara tergahan atau meninggalkan perkara-perkara yang disuruh. Okey, apa makna am pula? Makna am merupakan satu pencerobohan yang ditujukan kepada seseorang yang melibatkan panca indera anggota badan manusia, seperti pembunuhan, seperti pukul, seperti melukakan dan lain-lain. Okey, jenayah ni dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang bermaksud, itulah aturan-aturan hukum Allah yang telah ditetapkan, maka janganlah kamu mengingkarinya, dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Okey, dalam Islam juga telah mengharamkan sesuatu jenayah untuk dilakukan oleh seorang Islam. Jadi Islam mengharamkan ni adalah dengan tujuan untuk
menjaga keimanan diri kita sendiri. Okey, jadi kita memang amat ditegah, amat dilarang untuk melakukan sebarang jenayah, terutamanya membunuh, memukul orang dengan sengaja, membunuh dengan sengaja tanpa sebab dan sebagainya. Kita kan diajar untuk bersabar. Jadi, jangan kita ambil keputusan yang pendek untuk melakukan jenayah demi untuk membalas dendam. Kesalahan-kesalahan jenayah dalam Islam ni terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah qisas, yang kedua adalah hudud dan yang ketiga adalah ta'zir. Okey, hari ni kita akan mempelajari satu bahagian dahulu iaitu qisas. Okey, hari ni Ustazah akan kenalkan berkenaan dengan qisas. Okey, semua boleh pandang slide dan Ustazah dah sediakan nota dan slide di hadapan ni. Jadi, qisas dari segi bahasa adalah perturutan kesan atau bersamaan. Dan dari segi istilah bermaksud mengenakan hukuman yang sama dengan jenayah yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang melibatkan fizikal, sama ada perbuatan membunuh atau lain-lain daripada perkara-perkara yang mencederakan jasmani. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk menjalankan hukuman qisas ini dalam perkara-perkara orang-orang yang mati dibunuh. Okey, Islam ni dia sangat-sangat mementingkan tentang keadilan, yang mana hukuman qisas ni adalah untuk memberikan keadilan kepada orang yang telah dibunuh. Bukan kita saja je lepas bila dah bunuh orang, lepas macam tu je. Mesti kena hukuman. Dalam Islam mesti kena hukum. Mesti orang yang membunuh tu kena hukum. Okey, jadi apa hukum membunuh? Okey, hukum membunuh semestinya haram dan wajib. Ingat, wajib dikenakan hukuman qisas. Okey, terdapat 2 jenis kesalahan qisas, yang mana jenis yang pertama adalah membunuh dengan sengaja dan yang kedua adalah mencederakan, melukakan atau memotong anggota badan dengan sengaja. Ingat, bukan potong badan kita tau, potong badan orang lain dengan sengaja. Sama juga dengan membunuh. Kiranya hukuman qisas ni dikenakan kepada orang yang membunuh, orang yang melukakan, orang yang mencederakan fizikal dengan secara sengaja. Dia sengaja je lakukan, dia memang tak ada niat langsung nak lakukan. Macam contoh kamu semua dendam, macam contoh kan, Ahmad, kamu berdendam dengan Ali. Jadi bila kamu berdendam, kamu nak bunuh Ali. Jadi kamu bunuh je Ali tu tanpa ada sebab musabab pun. Kamu memang sengaja, memang ada niat nak bunuh. Jadi kamu layak untuk dihukum dengan hukuman qisas ini. Jadi bila kamu dah tahu maksud qisas tu, janganlah kamu buat. Sebab dalam Islam memang kita ditegah untuk membunuh orang. Siapa kita nak tentukan ajal seseorang? Siapa kita nak membunuh orang? Kuat sangat ke kita? Jangan, okey? Jadi Ustazah nak kamu semua ingat apa itu qisas, apa hukum membunuh dan juga apa jenis-jenis kesalahan qisas. Okey, kita pergi kepada pembelajaran seterusnya, iaitu bahagian syarat-syarat qisas. Okey, syarat-syarat qisas ni ada 2, iaitu syarat-syarat qisas, syarat-syarat pelaksanaan qisas bagi jenayah pembunuhan, dan kedua adalah syarat pelaksanaan qisas bagi kecederaan anggota. Okey, kita pergi dulu pada yang pertama. Okey, Ustazah nak tanyalah kamu semua, okey, apa yang kamu boleh bagi tahu Ustazah, apa syarat pelaksanaan qisas ni bagi jenayah pembunuhan? Okey, cuba. Okey, balik. Okey, betul. Lagi apa? Persamaan. Persamaan apa tu? Okey, persamaan agama. Okey. Okey, semua tu betul. Okey, dan kita pergi kepada, okey, Ustazah akan terangkan balik. Dan yang pertama adalah baligh dan berakal ni adalah di bawah kategori mukallaf. Yang mana mukallaf ni adalah orang yang boleh berfikir waras,
orang yang matang, orang yang tahu baik dan buruk sesuatu perkara tu. Okey. Jadi kalau budak-budak ataupun orang tua, orang gila, orang tua tak, orang kanak-kanak ataupun orang gila dikenakan kisah ataupun tak? Okey, betul, tak dikenakan kisah. Yang mana sebab budak-budak ni dia tak balik lagi, dia tak tahu baik buruk sesuatu perkara tu kan. Sama juga dengan orang gila tadi. Okey, dan seterusnya adalah pembunuhan bukan daripada bapa ke atas dan ibu, bapa ke atas dan ibu. Okey, yang mana kenapa tak dikenakan kisah oleh bapa ni? Sebabnya ayah ibu ni adalah yang melahirkan kita di dunia, yang mana kita tidak layak untuk menghukum mereka walaupun mereka tu membunuh anak-anak mereka. Tapi anak pula bila mereka membunuh bapa dikenakan kisah dan tak dapat pewarisan harta kan. Dan itu antara beberapa setengah pendapat ulama lah, dan setengah ulama mengatakan bapa ke atas pun perlukan kisah juga. Okey, dan seterusnya adalah persamaan taraf. Okey, yang kamu cakap tadi lah, persamaan taraf kan dari segi agama dan juga dari segi kemerdekaan dia. Yang mana agama tu mestilah agama Islam dengan agama Islam, dan kemerdekaan tu maksudnya dia perlu merdeka dan merdeka. Dia tak boleh sama merdeka dengan apa? Okey, dengan hamba sahaya, tak boleh. Dan kalau Islam dengan kafir pun tak boleh, dia kena sama-sama. Jadi kalau dikenakan sebab di kafir kan, tak perlu dikenakan kisah kepada mereka. Okey. Dan seterusnya adalah terpelihara darahnya disebabkan Islam. Yang mana Islam ni dia sangat menjaga umat-umat dia kan. Yang mana walaupun mati pun still menjaga hak-hak tu. Yang mana macam kisah ni lah. Jika seorang tu membunuh, maka pembunuh itu pun dikenakan hukuman juga kerana dia membunuh ni. Jadi mana kita menjagalah ke hak orang mati ni kan. Yang mana kena kisah, kena diat, kena kafarah dan sebagainya lah. Okey, itu antara syarat-syarat jenayah pembunuhan. Dan kita pergi kepada yang kedua, iaitu syarat kisah mencederakan anggota. Okey, kisah ni pun syarat-syarat dia kita kena tengok kepada sengaja ataupun tidak sengaja seseorang tu nak bunuh kan. Bila kata sengaja pun memang dah kena hukuman. Tak sengaja pun dia dikenakan hukuman juga, tapi dia kurang sikit daripada sengaja ni. Okey. Dan kesamaan dari sudut anggota, yang mana kisah ni dia bila nak kisah ni dia kena sama anggota yang nak dihukum tu. Kalau tangan, kaki dengan kaki, dia tak boleh kaki tangan kaki. Okey. Dan yang kedua adalah anggota yang sihat tidak akan dipotong kerana kisah bagi anggota yang lumpuh sahaja. Okey, yang mana kisah ni dia tak boleh, maksudnya pembunuh tu dia lumpuh kan, lumpuh kaki kiri, jadi kita tak boleh nak potong kaki kiri dia. Okey, maksudnya kita tak boleh nak potong kaki kanan yang sihat tu kan, so kita kena potong kaki kiri yang lumpuh tadi tu. Yang mana memang Islam pun menjaga lagi si pembunuh itu, maksudnya menjaga lagi hak-hak dia jugalah kan, maksudnya untuk hidup. Okey. Dan seterusnya, anggota yang hendak dikisas boleh dipotong pada sendi sahaja. Yang mana kita nak potong kat tengkok tak boleh, nak potong kat perut tak boleh. Yang hanya boleh dekat mana? Dekat sendi-sendi. Macam sendi-sendi tangan ni, kat situ, di situ sahaja. Dan jika calar terluka terpotong tetapi tidak terputus, maka tidak diharuskan kisah. Sebab apa? Dia boleh lagi dirawat. Okey kan? Disebabkan itu tidak boleh dikenakan kisah lah terhadap si pelaku tadi. Okey, pembelajaran kita sudah pun habis. Okey, yang mana kita akan teruskan kepada, saya tahu mesti kamu semua suka bila jawab kuis kan? Okey, kita sudah kepada kuis. Yang mana kuis ni kita menggunakan aplikasi Kahoot. Okey, kamu kena on semua phone kamu.
Okey. Ustazah akan bagi kat sini 5 soalan yang mana kamu kena jawab lah dengan sepantas mungkin. Okey. Jadi dan kamu tengok kepada nanti Ustazah akan tunggu jap. Pin akan tertera jap lagi dan kamu salin balik nombor pin tu. Okey, sila jawab sekarang. Kita bincang sikit pasal kuis tadi. Kita pergi kepada soalan yang pertama tu. Dia kata dari kenyataan yang diberikan, Muhammad telah memotong tangan Yusuf yang lumpuh semasa berlakunya pergaduhan. Jadi apakah hukum pelaksanaan qisas ke atas Muhammad? Jadi jawapan kat sini diberikan tidak wajib qisas tetapi wajib membayar diat. Yang mana sebabnya kat sini situasi tu dia bergaduh kan. Bergaduh tu tak ada niat nak bunuh apa-apa lah. Tapi dia kena bayar diat tu kepada waris mangsa. Pergi kepada soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah kenyataan yang salah mengenai kuasa pengampunan dalam hukuman jenayah Islam? Jawapan dia adalah pembunuh dikenakan diat walaupun mangsa telah mengampunkannya sebelum mati. Yang mana kenapa salah? Okey, kalau dibayar diat tu okey, mungkin betul kalau waris yang memberi pengampunan terhadap untuk bunuh balik kan. Dan kalau walaupun mangsa telah bunuh, itu bukan mangsa yang kena maafkan, tapi iaitu ahli waris itu yang berhak memberi kemaafan ataupun tidak kepada pembunuh itu. Dan ketiga adalah
Berikut ialah syarat pelaksanaan qisas bagi kesalahan membunuh. Ni syarat qisas bagi kesalahan membunuh. Kecuali iaitu yang ni tadi ada yang salah juga kan. Jawapan dia mungkin A, iaitu mendapat keizinan ahli waris. Yang lain betul, iaitu yang salah. Dan keempat adalah berikut adalah punca meningkatnya kes-kes pembunuhan dalam masyarakat. Puncanya kenapa? Banyak punca-puncanya. Antaranya kat sini kurangnya didikan agama dan pengaruh media massa dan pengaruh juga daripada syaitan dan juga hawa nafsu diri ni. Macam mana kita nak mengelaknya daripada berlakunya pembunuhan, berlakunya mengikut hawa nafsu ni kan. Jadi yang mana kita ni umat Islam perlulah jaga solat kan. Solat ni tiada agama, apa-apa pun lihat daripada solat. Kalau kita solat maka terjagalah terjagalah diri kita ni kan. Dan soalan kelima yang paling mudah, apakah hukum membunuh? Hukum membunuh pastinya lah haram. Mana dalam surah Al-Isra ayat 33 Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Maksudnya apa? Jangan cakap kat situ haram. Perkataan haram itu maksudnya kita tak boleh nak membunuh sesuka hati. Jadi itu saja kuis. Semua jawab dengan baik. Tadi kamu dah jawab kuis Kahoot kan? Dan ini adalah latihan pengukuhan untuk kamu. Di mana Ustazah bagi 3 soalan, kamu kena siapkan dan hantar kepada Ustazah untuk disemak. Ada beberapa minit lagi ni, kamu boleh menjawab soalan yang diberikan oleh Ustazah. Lepas tu bila siap, hantar ke depan lah. Oleh kerana kelas kita sudah sampai ke penghujungnya, jadi Ustazah nak ingatkan kembali berkenaan dengan apa yang telah kita belajar pada hari ini. Mula-mula tadi kita dah belajar berkenaan dengan apa maksud jenayah. Dan yang kedua, kita dah tahu berkenaan dengan dalil yang mengatakan berkenaan dengan jenayah, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Dan pembahagian jenayah ni terbahagi kepada 3, iaitu qisas, hudud dan juga ta'zir. Dan kita juga telah membicarakan berkenaan dengan satu bahagian, iaitu qisas, yang mana qisas ni merupakan hukuman yang sama dengan jenayah yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang melibatkan anggota badan, sama ada perbuatan membunuh dan sebagainya. Qisas ni juga telah dibacakan dalam Al-Quran, yang mana dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Dan hukum membunuh ni adalah haram dan wajib untuk dikenakan hukuman qisas. Pandai. Seterusnya kita dah belajar berkenaan dengan jenis-jenis kesalahan qisas, yang mana jenis-jenis kesalahan qisas ni ada 2, iaitu membunuh dengan sengaja dan juga mencederakan, melukakan anggota badan orang lain dengan sengaja. Seterusnya kita belajar juga berkenaan dengan syarat-syarat pelaksanaan qisas, yang mana syarat-syarat pelaksanaan qisas ni berdasarkan Imam Syafi'i, yang mana ada 2 juga syarat yang mana dia melibatkan pembunuhan dengan sengaja dan juga syarat-syarat qisas yang mencederakan anggota badan. Antara syarat-syarat qisas atas kesalahan membunuh dengan sengaja adalah orang yang hendak dijatuhkan hukuman qisas itu perlulah waras, perlulah berakal, tak gila. Jadi kiranya orang gila bila melakukan pembunuhan, mereka ada sebab mereka tak sedar apa mereka buat. Jadi mesti kena antara syarat-syaratnya adalah kena berakal. Lepas tu
pembunuh bukan terdiri daripada bapa, ibu, datuk dan keturunannya. Dan masa yang dibunuh tu perlu terpelihara darahnya dengan sebab Islam. Lepas tu berkenaan dengan syarat kisos, antara syarat kisos dalam mencederakan anggota adalah kisos ni perlu dilaksanakan bukan pada anggota yang sihat, anggota badan yang sihat, tetapi apabila seseorang tu membunuh seseorang tu memotong tangan orang lain tanpa sebab. Jadi kita kena balas, kita kena buat hukuman kisos terhadap orang yang telah memotong tangan orang lain tu dengan memotong bahagian yang lumpuh saja. Kiranya anggota badan yang sihat tidak boleh disentuh. Dan antara syaratnya juga adalah apabila nak memotong sendi, apabila nak memotong tangan nak dikisoskan tu, perlulah memotong sehingga parasiku je dekat bahagian sendi. Itu adalah syarat-syaratnya. Dan Ustazah harap kamu semua boleh ulang kaji balik. Dan Ustazah nak kamu semua ingat apa yang kita dah belajar, apa yang kita dah sentuh pada hari ini. Dan Ustazah harap kamu semua peliharalah diri sendiri daripada melakukan sebarang jenayah. Sekiranya kamu semua tak puas hati ke dengan orang ke, apa ke, kamu maafkan. Kiranya kita muhasabah balik diri, insya-Allah Allah akan tolong. Dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang yang membuat yang melukakan kita, yang menganiaya kita. Jangan kita yang balas, biar Allah saja yang balas. Ingat tu. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada kelas yang akan datang. Itu saja daripada Ustazah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.